Saya baru rakam balik, tak apalah. Okey, kita start ni lah, daripada kita akan tengok cara menggunakan software ni lah. Okey, so okey, bagi yang baru masuk tu, terangkan sikit. Okey, ini adalah untuk lab 1. Okey, lab 1 ni ada 2 aktiviti lah, figure 1 dan figure 2. Okey, so untuk software yang kita akan pakai adalah National Instrumentation National Instrument Design Suite. So kamu boleh, software dia kamu boleh Google. Okey, kamu boleh Google lah, NI Design Suite Trial Version software lah. So bila kamu keluarkan, okey, dia akan keluar ni. Kamu boleh cari window macam ni, kamu boleh start sama ada kamu nak pakai get student download ataupun kamu boleh pakai yang start free trial. Cuma kalau yang free trial, sebelum ni saya ada sebutkan juga, kalau free trial ni kamu kena download bila kamu nak pakai lah. Saya takut nanti kalau dia, saya rasa macam 7 hari saja. So kalau kamu download lepas tu kamu tak pakai lepas 7 hari, takut dia akan lock kamu punya MAC address, mana kamu tak boleh download balik. Walaupun kamu dah uninstall dia, tapi dia dah lock kamu punya MAC address. So itu yang tak nak ni lah. Maknanya kamu bila kamu nak pakai je, baru kamu download lah. Multisim for Education, ataupun kamu boleh try untuk get student download lah. Sebab yang ni saya tak masuk sebab dia banyak benda dia akan minta untuk student kot. Mungkin dia minta kamu punya matric card. Sebab dalam tu dia ada bila kamu student punya duration dia. Lepas tu dia nak tengok universiti mana semua. Yang tu agak saya tak boleh nak ni lah. Tapi kamu boleh pakai sama salah satu ni. So ini yang kita pakai Multisim Education. So software yang kita pakai dia ada bentuk dia macam ni lah. Design Multisim lah. Okey, untuk lab 1, untuk aktiviti 1, so circuit yang kita pakai yang ni lah. Okey, yang ni circuit daripada figure 1 tadi. Okey, cara nak pakai dia, kamu boleh ni play untuk dapatkan dia punya IC dia. Kamu boleh ni lah, place TTL. Yang kita pakai adalah TTL. So dia akan keluar, bila kamu tekan TTL tu, dia akan pop up Windows. Okay, dia akan keluar. Ini dia punya series lah, 74 series untuk logic circuit lah. Kalau 7400 adalah untuk NAND gate, 7402 ni untuk NOR gate, 7404 ni adalah untuk inverter. Kalau 7408 adalah untuk AND gate. Kalau 7432 adalah untuk OR gate. So kamu boleh ambil lah. Okey, cuma yang dalam bila kamu ambil kan yang ni, okey, sebabkan kita pakai 74 series. Kalau kamu tengok kan, contohnya series kan. Okey, contohnya kalau ini adalah 7400 NAND gate kan. So dalam satu package ni ataupun satu IC ni dia ada 4 logic circuit. Ada 4 NAND gate lah. 4 NAND gate, maknanya kamu dia akan pakai ke 4 ni. So sebab itu kalau kita tengok dekat software ni yang kita pakai, okey, yang 7402 ni ada 2 IC yang sama kan. Kita pakai NOR gate. So kalau kita tengok U2A ni dengan U2B ni adalah package yang sama ataupun IC yang sama. U2 ni untuk menunjukkan IC yang berbeza. So kalau U1 ni ada satu IC satu, U3 ni adalah IC yang berlainan. So kalau kamu dah pakai, bila ke 4 package yang kamu pakai, dia akan pergi kepada IC yang seterusnya lah. Okey, so untuk buat wiring dia, so kamu just place dia punya cursor dia dekat sampai kamu nampak marker macam ni lah. So bila marker macam ni, kamu boleh klik.
Okay, dia akan tukar marker dia bentuk macam bintang 4 tu. So kamu boleh tarik ke mana-mana yang kamu nak sambung. Contoh nak sambung ke sini kan. Ha, sambung. Dia sambungan lah. So tak pakai, delete. So kita nak pakai kat sini saja. So contohnya, so nak sambungkan sini dengan sini. So kamu kena tarik sampai kamu jumpa dia keluar dot merah kan. Kamu just klik saja, okey dia ada buat sambungan. Okey, untuk dapatkan buat net punya net kan, kalau untuk net tu maknanya dia punya input dia kalau letak A kan, double klik saja. So kamu boleh letak kat sini lah, prefer net name. Okey. Kat bawah ni okey. Okey, sekarang ni bila kita dah buat circuit dia, so kita nak masukkan dia punya input je lah. So kalau untuk input dia, kamu kena tengok dekat pen yang paling kanan sekali, dia ada keluar lah dekat Windows dia. Okey, kat atas ni untuk multimeter sampailah dia ada word generator. Word generator ni yang dia akan generate dia punya pulse untuk ataupun dia punya input dia punya. Dia punya input dia. Okey, word generator ni dia akan ada 32. Okey, dia ada sampai 32 bit lah. Okey. So kalau kita tengok dia punya ni, ni word generator dia ada 32 bit eh. So kosong ni adalah mewakili untuk dia punya LSB dia, dan dia punya 31 dia adalah untuk dia punya MSB lah. 0 sampai 31, so dia ada 32 bit. So kamu kena sambung dekat dia punya input lah. So biasanya A, B, C kan, kalau kita ada A, B, C, D, A tu adalah LSB ya, yang paling kecil sekali, least significant bit. So kalau sekarang ni dia cuma ada 2 bit, B ni adalah dia punya MSB dia. Kalau kamu ada 4 bit, A, B, C, D, D tu adalah dia punya MSB dia. So cara dia klik dia macam saya kata tadi. So place cursor dia sampai kamu nampak ni. Nampak dia punya okey bintang merah, okey sampai dia ada dot merah ni, so kamu sambungkan. Maknanya dia ada connection kat situ. Dan bit kedua kepada B. So kita dah sambung. Okey, kamu kena letak on page connector ni nanti sebab kita nak kata, so dia punya ni lah, maknanya dia virtual connection. Sebab sekarang sekarang ni kalau kamu buat, contohnya kalau kamu tak buat connection kat sini pun tak ada masalah. Kalau kamu tarik contoh kita bila buat virtual connection tu, okey, so dia akan keluar macam ni ya. Okey, so maknanya ni kita akan pakai on page connector. Maknanya A ni dia akan bersambungan A yang dekat sini ni, dia akan bersambung dengan A dekat sini. Secara virtual lah, walaupun ni tak ada connection lah.
Sebab saya tadi dah letak dia punya on page connector. Saya kena buang dulu ni. Okay. Double klik, kemudian kamu buat A. So bila OK, dia akan keluar. So maknanya sekarang ni A dengan E ni adalah A yang sama. Dia sebenarnya ada connection. Cuma kita buat dalam bentuk virtual lah. Kalau kamu nak sambung terus pun boleh, tak ada masalah. Okay. So ini adalah untuk dia punya input lah. Okay. So kita tengok sekarang ni, kita nak tengok dia punya output dia. Dia punya output ni mana kita akan tengok dia punya apa? Timing diagram. Bila kita tengok timing diagram ni, kita akan input dan output kita akan tengok secara orang kata secara real time lah. Maknanya selari. Secara sinkronos. Lepas tu kita akan pakai ni logic analyzer. Kalau kita tengok kat sini, pen belah kanan kamu. Okay, dia ada tadi kita word kan, word generator. Lepas tu bawah dia adalah logic converter. Okay, kita ada logic analyzer. Ambil logic analyzer. Itu place dekat mana-mana pun boleh. So yang ni pun kita akan buat secara virtual connection lah. So tarik. So kita akan pakai empat analyzer lah. Maknanya sebab kita ada empat benda yang kita akan tengok. Dia punya 2 input dan 2 output je lah. So atas kali ni kita letak dia punya A. Okay. So mana kita connect on page connector ataupun video connection. B. C. Kamu boleh ubah dia punya ni, kedudukan ni. Okay, dia punya warna pun kamu boleh ubah. Contoh kamu nak ubah, okay, ni warna merah. Kita ubahkan 4 warna yang berbeza. Merah, kuning, hijau, biru. So kalau kita tengok kan, warna dekat dia punya virtual connection ni kan, sini kita ubah sini hijau, sini pun akan berubah hijau. Maknanya sini adalah untuk C punya connection. So kalau D ni adalah warna biru, kat sini akan jadi warna biru. So kat sini A merah dia adalah A merah, apa, A adalah merah, so kat sini merah. So kalau untuk kuning sini, kuning kat sini kan, B untuk B, sini pun akan berubah jadi kuning. So, sini pun akan berubah ikut warna yang kita set lah. Okay, so dah. Kemudian kamu kena
Kamu double klik sini. Okey, ini dia punya ni lah logic analyzer dia. Okey, ini adalah untuk dia punya ni lah, dia punya input lah. Dia punya function generator dia. So kita akan ambil binary. Okey, ini yang dia akan generate lah. Generate. Okey, dia akan panjang lah sebab dia 30 bit. Tapi yang kita nak pakai cuma 2 bit. So bila kita tengok 2 bit ni, dia akan ada 4 kebarangkalian kan. 00, 01, 10 dan 11. Okey. So kita akan ambil sampai yang ke, kita akan pakai step. Sekejap. Sampai ke yang sini sajalah. So set final position dia. Ini ada cuma ada 4 cycle dia, 4 clock saja. Set ini sebagai up counter. Setkan dia sebagai up counter. Okey. So kita akan tengok lah. So kalau kita tengok kat sini. Okey. Yang berubah okay, sebab up counter dia akan counter 001, 1011 lah. So yang ni kita tak pakai. Yang ni dan ke bawah ni tak pakai sebab yang ni adalah 3 bit. So kita cuma pakai 2 bit saja kan. A dengan B. A, B. So maknanya kita cuma pakai 4 sahaja. 00, 01, 10 dan 11 sahaja. Okey. So kalau kamu tengok dia boleh buat cycle ataupun kamu buat step lah. Kalau untuk step ni, bila dia punya sampai dekat final position ni, kamu reset kat sini. So mana dia akan start daripada kosong. Bila kamu tekan step 1, dia akan pergi sini kan. So dia ni dia punya kosong. A dia kosong, B dia kosong. Okey, dia punya input dia adalah kosong dengan kosong. So lepas tu kalau kita tengok untuk 1001 ni lah. So B dia kosong, A dia 1. Okey, dia punya C dengan D dia akan berubah lah. Dia akan jadi kosong dengan 1. Dan seterusnya. Okey, kita ada 4 step je kan. Okey, inilah. Okey, ini. Kita dapat dia ini, kita punya dia punya timing diagram dia lah. So daripada timing diagram ni kamu boleh print screen, masukkan dalam kamu punya report ataupun kamu boleh print kan dia. Tapi kena save dulu sini. Okey. So ini adalah untuk aktiviti 1 lah. So kalau kamu buat cycle pun boleh. So cycle mana dia akan buat 4 je sajalah. 4 step saja. Pakai step tu sebab kamu nak dapatkan dia punya timing diagram dia. Okey, itu adalah untuk aktiviti 1. So kalau kita tengok untuk aktiviti 2, okey, yang ni adalah untuk ni lah. Okey, aktiviti 2 ni kamu kena fahamkan dia punya sistem ni dulu. Okey, dia ada berapa input, berapa output. So dalam ni dia akan ada cuma ada 4 input, ada output lah. Lepas tu dia ada active low, active high. Lepas tu kamu kena keluarkan dia punya truth table dia dulu. Okay, daripada truth table tu, lepas tu kamu kena generate dia punya orang kata simplified boolean expression dia. So kat sini kalau kita tengok, saya buat new. Ambil logic converter. Sekejap.
Okey, sekarang ni logic converter kan. Okey, saya cuma just bagi dia punya ni lah cara guna logic converter ni. Katakanlah kamu ada 3, kalau kamu ada 2 input, dia akan keluarkan truth table macam ni. So dua, okey, dia ada 4 possible lah, ada 4 input, dia akan ada 4 keadaan lah. 0001. Kalau kamu ada 3 input, so dia akan truth table with the 8 input lah. Kalau ada 3 input, mana dia akan ada 8 possible lah. Lepas tu daripada sini kamu boleh ubah. Okey, contohnya dia punya kat sini kan. Dia boleh ubah kepada 0, 1 mengikut truth table yang kamu nak gunalah. So kamu boleh klik je. Dia akan jadi boleh 10x 10x. X tu untuk don't care kan. So dah belajar apa itu don't care. Kalau 0 tu untuk low, 1 tu untuk 1 lah. So kat sini okey, contohnya saya bagi okey ni kan. Okey, ni contoh lah. Dia punya truth table ya. So daripada sini dia boleh generate. Ini adalah untuk standard boolean expression. So mana dia akan generate daripada truth table ni saja. Daripada truth table ni dia akan generate dia punya standard boolean expression. Kalau kamu nak simplify, okey, dia akan tekan kat bawah ni. Kemudian kalau kamu nak keluarkan dia punya circuit dia, kamu tekan kat sini, so dia akan generate, dia akan keluarkan circuit dia. Ni dia punya circuit untuk truth table yang kita buat tadi. Katakanlah kalau kamu nak pakai truth table menggunakan bukan, kamu nak generate circuit menggunakan NAND gate sahaja kan. Kamu tekan. So tekan ni, so dia akan keluarkan circuit menggunakan only NAND gate. Ini yang logic converter buat lah. So sekarang ni kalau kamu punya sistem yang saya tunjuk untuk activity 2 tu, dia akan ada 4 input, kemudian kamu kena tengok dia punya output dia lah. So yang output tu, yang ni saya nak untuk activity tu kamu kena buat sendirilah. Okey, ini secara asas untuk buat dia punya menggunakan logic converter. So kalau kamu boleh pilih lah. So kalau dia 2 input, 3 input, so kamu boleh ubah dia punya truth table lah. So first kali untuk activity 2 ni, so kamu kena fahamkan dia punya masalah dia. Lepas tu kamu kena tukarkan masalah dia dalam bentuk truth table lah. So bila dah dapat truth table tu, so kamu menggunakan multisim. Okey, pakai logic converter ni, kamu masukkan dia punya, tambah lagi satu input kan. Okey, yang lepas tu dia punya output ni, kamu ubah dia punya output dia mengikut output yang kamu dapat daripada activity 2 tadi. So daripada situ kamu boleh generate dia punya truth table ya. So kamu boleh generate dia punya truth table ya. Kamu boleh generate dia punya boolean expression, kamu boleh generate the simplest boolean expression, lepas tu kamu boleh generate dia punya circuit dia. Itu adalah untuk activity 2. Senang saja. Okey, ada apa-apa masalah tak? Ke dah tidur semua? Ni pun ada seorang lagi nak bawa join ni. Tak apalah, boleh tengok video. Mana yang baru masuk tu boleh tengok video. So rasanya itu adalah untuk untuk lab 6 lah. Yang paling penting kamu kena download software daripada internet. Okey, kamu search NI Multisim ataupun NI Design Suite. So kalau dah download, kamu boleh download untuk trial version ataupun student version ni lah. Dan seterusnya kamu boleh ni. Okey, untuk software ni walaupun kita tengok macam software macam ni saja, tapi sebenarnya software ni memang pakai untuk ni, industri pun pakai, bukan sahaja industri, tapi bukan sahaja education, mana kat universiti, tapi dekat industri pun pakai lah. Ini adalah untuk pendedahan pada kamu lah. Okey, tak silap saya, Cadence pun sebenarnya boleh buat untuk dia digital circuit. Cuma kita nak membiasakan kamu dengan banyak software lah. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Ni ada tanya lab test ke? Bukan, ni bukan lab test. Lab test dah minggu lepas lah. Okey, ada yang tertinggal yang tak buat lab ke? Lab test yang untuk test 1.
Oh ini, oh lab lah, saya salah baca. Tak, ada lagi satu lab. Ada kita sampai lab 7. Lab 7 adalah untuk PCB ya. Maknanya kamu akan buat dia punya circuit, kamu akan dapatkan dia punya apa circuit PCB layout lah, maknanya yang sebelum circuit yang kamu nak cetakkan ke atas PCB tu. Tapi minggu depan saya akan bagi kuliah mengenai PCB lah. Tengok dia punya proses dia lah. Lepas tu kamu gunakan software untuk dapatkan dia punya layout dia. Kemudian mungkin minggu lagi satu, minggu ataupun minggu depan, ataupun hujung minggu, hari Khamis minggu ni, ataupun hari Rabu minggu ni, saya akan buat kelas untuk assignment. Okey, ada apa-apa lagi soalan tak? Ini pun dah sejam lah, cukup sejam. Saya cuma sempatkan 30 minit je. Yang mana yang baru masuk tu, kamu boleh tengok video lah. Itu pun video pun yang tentang penerangan, ada tentang pasal apa software pun saya pun tak perasan, saya tak rakam punya. Sebaik ada kawan kamu yang masuk, kalau tak terus saya tu memang tak rakam sampai besok saya kena buat kelas balik lah. Okey. Ha. Ha? Siapa? Tak apa. Kalau kamu masuk, kamu kena tengok video lah. Saya akan upload video sama ada hari ni ataupun esok. Saya untuk kelas online ni, saya tak adalah orang kata nak kena apa, strict. Kata ada attendance. Saya bukan jadi macam tu lah. Ada pensyarah lain nak kena semua ada kan. Tapi kalau dengan saya, sebab saya tahu ada pelajar ada kekangan masing-masing. Kadang-kadang, yelah walau waktu dalam jadual pun ada, tapi mungkin dari segi data dia, kan ada yang mungkin yang tak mampu, kena keluar, kena pergi dekat pusat internet ke untuk apa, untuk dapatkan wifi ke kan, wifi connection. So ada banyak kekangan. So saya attendance saya tak ni lah, saya anggap semua hadir. Mana yang hantar lab tu kira saya anggap dia hadir lah. Untuk SEM ni ingat sebab SEM lepas pun mungkin tapi saya dah tanya dekat ketua kelas, saya dah tanya beberapa kali kan, ada budak senarai nama budak ni hantar tak? Hantar tak saya suruh siap minta hantar lagi untuk lab SEM lepas, untuk lab assignment semua kan, tapi ada yang tak hantar. Cuma awal SEM ni ada yang kontak saya, cik saya fail digit, sebab saya ajar digit kan, digital SEM lepas. Saya ada yang macam tu lah. So, saya tak nak berlaku lagi peristiwa macam ni. So pastikan bila dah hujung SEM tu, kamu check markah kamu, sama ada markah kamu keluar fail ke tak. Lepas tu kontak saya kalau ada masalah. Terus kontak saya jangan saya cari kamu. Masalahnya bila saya lepas tu, kebanyakan saya 2-3 orang yang saya tak ada kontak. Saya kena tanya ketua kelas. Ada yang ketua kelas kata, cik saya dah beritahu awal, dah 2 kali beritahu kan. Tapi orang dia tak kontak pun saya. Itu jadi masalah lah. Okey, so lab 7 tu pakai multi sim juga ke? Tak. Okey, untuk lab 7 kita pakai Eagle. Sebenarnya dia boleh pakai multi sim ni sebenarnya National Instrumentation ni, tak salah saya, dia ada untuk PCB pun sebenarnya dia ada sebenarnya. Tapi cuma dia kita nak apa yang biasa pakai dekat apa? Kalau untuk Eagle tu dia pakai dekat lab ni lah, dekat kampus induk Eagle, ataupun lagi satu dia pakai Proteus. Saya dia pakai Proteus pun boleh, kita boleh buat untuk PCB. Saya rasa kalau untuk Cadence pun sebenarnya dia ada untuk PCB juga. Cadence pun yang kita pakai software sebelum ni pun ada untuk PCB. Okey, ada apa-apa lagi? Ingat kalau ada apa-apa masalah, kalau kamu tak faham, okey, kamu terus tanya saya. Kamu boleh contact saya sebab kita buat kelas online. So saya tak ada marah sangat student lah. Ada yang kalau ada pesanan lain mungkin dia tak ni lah. Ada yang mesej saya ada yang mesej dalam pukul 11, pukul 12. Bagi saya tak ada masalah lah kalau saya tak tidur lah. Kalau saya dah tidur tu, besok baru saya jawab. Cuma kadang-kadang bila kamu tanya tentang software,
ataupun tanya pasal teknikal, saya tak ada depan PC, saya tak boleh nak jawab on the spot. Tu kadang-kadang saya kata nanti saya tengok dulu. Lepas tu baru saya bagi tahu balik lah. Tapi setakat ni Alhamdulillah saya rasa yang mana yang tanya saya ada masalah pasal library ke pasal apa ke, okey semua saya balas lah. Kalau ada masalah kamu terus message saya, tak ada masalah. Jangan tunggu lama baru nak ni lah. Kalau kamu ada masalah daripada segi nak hantar ataupun nak lambat hantar ke, lambat hantar assignment ke, lambat hantar lab report ke, bagi tahu saya lah. Tapi seboleh-bolehnya kamu check, kamu kena hantar ke, sebab kita ada 7, sepatutnya 7 tapi kita buat 6 sahaja lab kita. So pastikan kamu hantar ke 6 lab, kamu buat test, kemudian kamu buat assignment kemungkinan assignment secara grouping, sebab Dr. Faizal dia cadangkan buat grouping. So kemungkinan kita akan buat secara grouping lah. Satu grup 3 atau 4 orang. So kamu boleh start cari kamu punya partner lah. Kalau boleh partner daripada section yang sama. Saya tak galakkan daripada section yang lain, sebab daripada markah nanti payah sikit. Okey, ada apa soalan lagi tak untuk hari ni? Paling ramai 4 orang. Kalau kamu nak buat 2 orang, boleh juga, tak ada masalah. 3 orang pun boleh. Ya? Okey. Kalau tak ada, kita jumpa untuk lab akan datang, lab 7 minggu hadapan. Okey, itu saja hari ini. Kita akhiri dengan tasbih Quran dan surah. Okey, itu saja. Okey, Assalamualaikum.